Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bunyi jawapan. Bagi salam sunat, jawab salam wajib. Yang wajib itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran surau Al-Furqan Risin 11 Putrajaya, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Menggunakan cetakan yang terbaru, kita sampai ke muka surat 66, iaitu Al-Aslu fil Ibadat At-Tauqif. Ini sambungan daripada perbincangan yang lalu, iaitu tentang jenis ibadah daripada Nabi SAW. Secara ringkasnya kita refresh balik, sebab ini maklumat tahun lepas, maklumat tahun 2023, mungkin kita pun ada yang ingat, ada yang lupa. Melihat kepada sama ada sesuatu ibadah itu diikat ataupun tidak diikat dengan suatu ikatan, maka ada dua jenis ibadah. Ada ibadah yang diikat dengan ikatan-ikatan tertentu, seperti waktu. Contoh yang paling mudah, solat. Solat kena dalam waktu dia. Tak boleh kita itu solat di luar daripada waktu, kecuali kalau diberikan keringanan oleh syarak, seperti jamak takdim atau jamak takhir untuk orang musafir. Selain daripada itu, sengaja mengeluarkan solat dari waktu dia adalah haram. Kemudian ada yang diikat dengan tempat. Misalnya ibadah haji, mesti haji itu ke Kaabah. Ada ajaran sesat yang buat haji di Pulau Pinang, nama ajaran taslim. Itu adalah bid'ah yang sayyi'ah dhalalah. Itu adalah rekaan yang buruk dan sesat. Kenapa? Kerana haji itu dah ditetapkan tempat dia. Bukan sahaja haji itu mesti ke Kaabah, bahkan kerja-kerja haji itu ada tempat dia. Kalau wukuf di Mina misalnya, tak sah. Wukuf mesti di Arafah. Ada yang diikat dengan bilangan. Contohnya solat. Solat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Tak boleh kita buat 4 rakaat. Ada orang yang tak faham,
dia memperli bila kata-kata dalam agama ni asalkan satu perbuatan itu baik, kita boleh buat. Tak semestinya telah dibuat oleh para sahabat atau telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Kaya ukurnya perbuatan itu baik. Jadi dia perli, dia kata kalau asal baik boleh buat. Dan subuh 4 rakaat dah Ustaz. Dan siapa kata saya subuh 4 rakaat baik? Bila kita kata asal baik boleh buat, maknanya baik dari segi syarak. Bukan baik ikut fikiran kita, nafsu kita, bukan. Ikut syarak. Kalau ikut fikiran kita, mengorat isteri orang pun baik. Kan dulu satu jenayah, Seksyen 498, kanun kesesaan, direview balik Mahkamah Persekutuan, tak kena kata dia. Sebab isteri dah jadi macam harta suami. Bukan macam itu. Bukan sebab isteri itu harta suami, maka tak boleh mengorat isteri orang. Kerana hubungan perkahwinan itu ada hak dan tanggungjawab. Jadi dia boleh membawa kepada maksiat dari segi maqasid syariah hingga merosakkan agama, membahayakan nyawa. Mungkin boleh berlaku pembunuhan. Oleh kerana suami itu marah, boleh berlaku pembunuhan, merosakkan nyawa, merosakkan nasal. Kerana kadang-kadang orang tertanya-tanya, habis itu kenapa tak ada kesalahan mengorat suami orang? Dalam Pinukut hanya ada mengorat isteri orang, menggoda isteri orang tu satu kesalahan dululah. Sekarang Mahkamah Persekutuan kata tak sah tu. Seksyen tu tak berlembagaan. Jadi kalau mengorat suami orang ni masih terbuka kepada jalan yang halal. Tapi kalau mengorat isteri orang dia tidak ada pilihan. Jalan ni jalan yang haram. Kecuali ialah kalau suami itu sudah ceraikan. Tapi itu dari segi maqasid syariah tak betul. Jadi baik bukan ikut fikiran atau hawa nafsu kita, tapi baik mengikut syarak. Jadi mengikut syarak, sembahyang dengan bilangan rakaat lain daripada yang telah ditetapkan itu tidak baik. Ada yang ditetapkan dengan cara, misalnya kita solat, kita lepas qiyam, kita rokok, kita iktidal, kita sujud. Jadi kalau saja orang tu dia nak ubah, lepas qiyam dia nak terus sujud, dia tak mau rokok dulu, itu haram, tidak sah. Ada yang diikat dengan keadaan. Misalnya sembahyang dia mesti dalam keadaan suci dari hadas, keadaannya menghadap kiblat, keadaannya menutup aurat. Berbeza dengan ibadah jenis yang kedua. Ibadah jenis yang kedua ni dia tidak terikat. Maka mengikat sesuatu yang tidak terikat itu yang bid'ah. Itu yang mereka-reka dalam agama. Contohnya ibadah zikir. Jadi ibadah zikir ini Allah suruh kita buat, tapi adakah mesti dibuat pada waktu tertentu? Tidak. Bahkan kalau boleh setiap masa kita berzikir. Kalau tidak zikir dengan lisan pun zikir dengan hati. Memang kita tidak nafikan ada zikir-zikir tertentu yang ditetapkan masa dia, bilangan dia. Macam misalnya zikir lepas solat, lepas solat subuh, lepas solat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Jadi kita raikanlah. Sebab dah disebut dalam hadis 10 kali itu ganjarannya diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah, dan dijadikan perisai daripada syaitan dan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi kalau yang macam itu kita raikan bilangan dan masa dia. Bukanlah kata sampai haram. Misalnya Allah tu hanya sebut 3 kali, taklah berdosa. Tapi kuranglah, tak dapatlah fadilat yang dijadikan itu kebimbangan dia. Sama juga Allahumma ajirni minan nar, sebut lepas sembahyang subuh 7 kali. Janjinya kalau meninggal pada siang hari itu tak masuk neraka. Demikian lepas sembahyang maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau meninggal pada malam hari itu pun tak masuk neraka. Kan kita nak mati bila ni ada 2 pilihan saja. Sama ada kita mati siang atau mati malam. Jadi kalau mati siang tak masuk neraka, asbab 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Mati malam pun tak masuk neraka, asbab Allahumma ajirni minan nar 7 kali.
Maka membimbangkan kalau kita sebut 3 kali. Kata sebahagian guru-guru kami, pintu neraka tu ada 7. Sebut 3, Allah tutup 3, 4 tunggu lagi. Itu kan tak selesa. Tapi taklah berdosa, kan? Kalau orang tu sebut Allah majid minan 3 kali, taklah berdosa. Bahkan tak sebut langsung pun tak berdosa kerana benda sunat. Tapi maksud saya ni zikir umum. Zikir umum ni makin banyak makin baik, ikut kemampuan. Demikian selawat. Nak selawat banyak mana, nak selawat bila, nak selawat di mana. Tiba-tiba ada orang komplain selawat selang tarawih. Tak betul lah. Kamu pula mengikat sesuatu yang tak diikat. Selawat tu asalnya bila-bila masa boleh. Dengan kamu komplain orang selawat selang tarawih, kamu seolah-olah nak mengatakan selawat boleh dibuat pada bila-bila masa kecuali selang tarawih. Tak boleh. Tak betul. Tapi kata dia sebab nanti orang ingat benda tu wajib. Lah. Bukan satu benda terbatal semata-mata orang yang tak mengaji ingat benda tu wajib. Kalau orang tu tak belajar, dia ingatkan masa wudu dia nampak orang sapu telinga. Dia ingatkan sapu telinga tu pun wajib juga. Adakah oleh itu kita batalkan sapu telinga, nanti takut orang ingat wajib? Bukan begitu. Cara untuk menghapuskan salah faham adalah dengan diberi ilmu. Diterangkan, Ustaz bagi tahu sebenarnya solat tarawih ni yang solat tu je. Yang selawat selang-selang tarawih tu tak mesti, tak selawat pun solat tarawih jadi. Tapi insya-Allah lah dalam masyarakat kita majoriti tahu kalau tak selawat pun solat tarawih jadi. Kalau tak nak selawat, misalnya nak istighfar boleh. Tak nak istighfar, nak baca qul Allah boleh. Kerana itu namanya selang solat. Cek WhatsApp ada jaga tak? Kan ada orang selang tarawih cek WhatsApp. Ada cek WhatsApp. Memang jelas ada jaga. Tapi selang tarawih, yang kita nak pastikan tu dalam solat. Jangan kita buat sesuatu yang tak dibenarkan dalam solat. Bahkan dalam solat peraturannya, kalau kita baca Quran misalnya bukan pada tempat, makruh. Baca Quran tu bagus, tapi dalam solat kita baca Quran masa rukuk, maka hukumnya makruh kerana bukan tempat dia. Tempat baca Quran ni pada masa qiyam. Pada masa rukuk tempatnya adalah tasbih. Mengalihkan tempat pun sudah makruh kerana itu ada ketetapan. Tapi ibadah yang jenis tidak ada ketetapan, menetapkan itu yang menjadi satu kesalahan. Jadi samalah Ustaz, mereka tetapkan selawat selang tarawih. Bukan, kena beza antara menetapkan dengan membiasakan diri. Membiasakan diri tak ada masalah. Dia biasa lepas solat tarawih, antara solat tarawih dia selawat. Bahkan kalau kita ambil contoh daripada salafus soleh, tidak ada dalil khusus daripada Nabi SAW selang tarawih itu buat apa. Tapi salafus soleh yang tinggal di Makkah, kan mereka dulu salat tarawih panjang, baca surah yang panjang-panjang, Baqarah, Ali Imran. Jadi selesai salat tarawih 4 rakaat itu memang kena rehat lah. Jadi waktu rehat tu bagi orang yang rajin ibadah, mereka tak selesa nak rehat kosong saja. Apa yang mereka buat? Salafus soleh, mereka tawaf Kaabah, tawaf sunat. Dan tawaf sunat bila-bila masa boleh, termasuk selang tarawih. Maka salafus soleh di Madinah merasa cemburu. Ini cemburu yang baik. Cemburu orang lain boleh melakukan kebaikan, dan kita teringin kalau boleh kita pun nak dapat melakukan kebaikan macam itu. Adapun cemburu yang tak bagus tu, kita nak orang tu hilang nikmat dia. Dia kaya, kita nak dia bankrupt. Ya, dia bahagia suami isteri, kita nak dia bercerai. Dia baru beli kereta, kereta baru. Apa sekarang ni? Electric vehicle. Kita gerak, kita kata juga kalau accident misalnya. Itu cemburu yang tak bagus. Tak, ini orang tu rajin ibadah, kita cemburu dengan makna kita pun kalau boleh nak macam itu. Cuma di Madinah, di Madinatul Munawwarah, tak ada yang namanya tawaf. Kerana tawaf mesti keliling Kaabah. Kaabah hanya di Makkah. Jadi apa yang dibuat oleh orang-orang di Madinah, selang tarawih, masa break, mereka solat sunat mutlak 4 rakaat. Jadi ada 4 break, selang 20 rakaat, 4 rakaat kali 4 break, 16 rakaat. Campur dengan tarawih 20, campur dengan witir 30, dia 39 betul. Sebab itu
kalau ditanyakan bilangan solat tarawih, khilaf ya. Kalau dari segi dalil yang jelas, tak ada dalil yang jelas sebut Nabi salat berapa rakaat. Tapi khilaf di kalangan ulama, jumhur mengatakan 20 rakaat, mengambil amalan daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, jelas 20 rakaat. Kalau zaman Sayyidina Umar jelas 20 rakaat dan tak pernah ditinggalkan. Mana ijma'. Sepakat ulama 20 rakaat, sepakat sahabat Nabi 20 rakaat itu okey. Dan ada pendapat mengatakan 36 rakaat. Tuan-tuan nak pilih yang mana ni? Ramadan akan datang 20 ke 36? 36 tu riwayat dalam mazhab Imam Malik. Kerana Imam Malik ni jurispruden dia, usul fiqh dia mengambil kira amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Bukan Quran Sunnah saja ke? Tak, ada lagi. Quran Sunnah tu nanti kita tengok bab yang ke-6, sumber hukum utama. Selain daripada Quran dan Sunnah, ada sumber-sumber hukum yang lain, ijma', qiyas, dan ada yang khilaf. Contohnya amal ahli Madinah ni mazhab lain tak terima sebagai sumber hukum. Mazhab Malik menerima. Kenapa? Logik mereka, argument mereka adalah bila ahli Madinah di zaman itu beramal dengan satu amalan, berarti mereka meriwayatkan daripada Nabi SAW amalan itu secara perbuatan. Mana kan riwayat dengan perkataan. Kalau mereka buat, dia adalah ahli Madinah zaman itu, mereka ambil daripada generasi sebelum mereka. Generasi sebelum mereka itu telah ambil daripada sahabat Nabi. Jadi itu logik yang tidak diterima lah oleh mazhab lain. Tapi nak ceritanya, ada flexibility pada sikap salafus salih nak buat apa masa selang tarawih. Jadi ada yang tawaf sunat kerana duduk di Makkah, ada yang solat sunat mutlak kerana tidak ada Kaabah untuk tawaf. Jadi kita ni nak tawaf memang tak boleh lah. Tawaf mesti di Kaabah. Nak sembahyang sunat yang berbuluh tu pun kita dah jenuh nak habis kan. Nak tambah lagi 16 rasa tidak lah. Jadi apa ibadah yang ringan tapi pahala besar? Itu antaranya selawat. Semalam ada majlis sejuta satu selawat di Besi, dan sentiasa diingatkan dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang berselawat ke atas satu kali, Allah berselawat, yakni menurunkan rahmat dan kemuliaan pada dia 10 kali. Jadi ringan kan kita selawat salat tarawih tu, tapi 3 kali kita selawat bersama 30 kali rahmat dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dikelirukan, dicampur adukkan. Tiba-tiba yang tak diikat, kita pula sibuk nak mengikat. Tapi kalau yang memang diikat, kita betul kena ikut ikatan dia. Sekarang kita masuk ke subtopik yang berkaitan, iaitu kaedah al-aslu fil ibadat at-tauqif. Asal hukum dalam ibadah adalah terhenti, yakni terhenti pada dalil. Jadi ini yang disalahfahami. Jadi mereka ni belajar tapi mungkin tak faham dengan tepat apa yang mereka belajar. Mereka belajar kaedah bahawa asal dalam ibadah itu terhenti, yakni terhenti pada dalil. Jadi kata dia, tak ada dalil Nabi suruh selawat salat tarawih, ataupun tak ada dalil Nabi SAW berselawat salat tarawih, sebab itu saya larang. Bukan macam itu. Dalil, ada dalil yang umum dan ada dalil yang khusus. Bila dalil itu umum, dia kekal umum, kecuali kamu boleh buktikan ada dalil yang mengkhususkan, baru dia berubah jadi khusus. Jadi dalil salawat umum. Antaranya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Umum. Allah tak tetapkan bila, banyak mana, ya. Kena ada wuduk ke, kena menghadap kiblat ke, tak ada ketetapan. Selawat tak ada masalah. Orang perempuan haid boleh selawat, tak ada masalah. Antara amalan yang mudah diamalkan oleh perempuan yang haid, selawat. Kalau nak baca Quran kan tak boleh, selawat boleh. Jadi ini maksud tauqif adalah yang akan diterangkan sekarang ini. Apakah maksud kaedah ini? Jawapan, maksud kaedah ini, asal dalam ibadah adalah terhenti, ialah asal ibadah adalah terhenti, yakni terhenti mengikut dalil, sama ada daripada Quran ataupun hadis, tidak boleh dikurang atau tidak boleh ditambah.
Maknanya merujuk kepada ibadah jenis yang pertama tadi. Hari ini rasa semangat, cuti, masa pun banyak. Salahnya sembahyang subuh 4 rakaat. Buat lebih sikit, takkan berkira dengan Allah Ta'ala pun. Bukan macam itu logiknya. Sebab ini terhenti. Dalil menunjukkan solat subuh 2 rakaat. Maka setakat itu. Tak boleh ditambah. Atau dikurangkan pun tak boleh. Kaedah asal ibadah adalah terhenti melibatkan ibadah mahdoh sahaja. Iaitu ibadah yang terikat tadi. Ibadah mahdoh ialah ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, iaitu bilangan, waktu, cara, keadaan, yang sudah dijelaskan dengan lengkap dalam Quran dan hadis. Tauqif ini ada beberapa jenis. Ada tauqif dalam sifat ibadah, at-tauqifu fi sifatil ibadah. Jadi penjelasan tidak boleh ditambah dan dikurang. Mungkin boleh diimprove di situ statement dia. Sebab dia bukan isu bilangan. Dia isu sifat. Bila isu sifat bukan isu tambah atau kurang. Mungkin lebih tepat dalam asbab adalah tidak boleh diubah. Kalau bercakap tentang bilangan nanti barulah tak boleh ditambah atau dikurang. Sekarang kita bercakap tentang sifat. Contoh, sifat dalam solat adalah kita itu rokok dulu. Tak, dia nak sujud sebelum rokok, tak boleh. Atau kita kan bila sujud dulu dan baru kita duduk antara dua sujud. Tak, dia turun, dia duduk dulu. Baru duduk baru dia sujud, tak boleh. Atau duduk tasyahud bukan pada tempatnya. Tempat tasyahud biasanya ada 2. Iaitu pada rakaat yang kedua tu, tahiyat awal, tasyahud awal, dan pada rakaat akhir sama ada rakaat ketiga atau rakaat keempat. Tiba-tiba kita rakaat pertama nak tasyahud siap-siap. Contoh, tak boleh. Subuh tak ada tasyahud kecuali tasyahud akhir, satu saja. Baik. Yang kedua, tauqif dalam waktu ibadah. Tidak boleh melakukan ibadah pada waktu yang tidak ditentukan oleh syarak. Misalnya kita sengaja solat subuh pada waktu zuhur, itu haram. Tapi katakanlah kita itu tertidur, mungkin terlampau penat macam mana, tidur malam tu bangun-bangun dah zuhur, subuh tak semayang, itu lain, itu qada. Tapi ini kita sengaja, tak apalah buat subuh nantilah, ngantuk lagi lah, nak sambung lagi lah, nanti subuh nantilah aku semayang sekali, tak boleh. Tauqif dalam jenis ibadah, yakni tidak boleh menyembah sesuatu yang tidak disyariatkan. Menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala, bahkan menyembah Nabi tak boleh. Padahal Nabi boleh. Menyembah malaikat, itu ini bukan cerita haram lagi. Yang namanya menyembah selain daripada Allah haram dan syirik. Orang yang melakukan menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Tapi hati-hati, jangan mudah menuduh orang lain menyembah selain daripada Allah. Ada golongan tertentu suka menuduh orang lain itu penyembah kubur. Jadi ada mereka buat talk, mereka kata di Yaman ada kuburiyun, kata mereka, penyembah kubur. Sembah kubur, mana dia menuduh saudara-saudara dia di Yaman kafir. Kerana hukum menyembah kubur haram dan syirik. Tetapi alhamdulillah baru-baru ini antara 27 Disember hingga 4 Januari Allah mudahkan untuk saya musafir ziarah ke Yaman menemani guru saya, Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makiyah Bizullah Ta'ala. Beliau ada buat daurah hadis 50 sunnah yang ditinggalkan, mostly untuk pelajar-pelajar Malaysia dan Indonesia yang belajar di sana. Jadi kami sampai tu, elok pagi itu sembahyang subuh hari Jumaat. Rupanya di sana hari Jumaat ni mereka ziarah kubur ramai. Tak ada pun orang sembah kubur. Yang ada baca Yasin tepi kubur, berdoa, baca zikir dan sebagainya. Macam kat negara kita juga lah. Kita ziarah kubur baca Yasin, zikir. Tak ada. Jadi ini tuduhan yang berbahaya. Itu hari yang saya pergi, itu hari yang ramai orang pergi. Dan next day kita pergi dalam grup yang kecil, tak ada orang sembah kubur itu. Menyembah kubur ni adalah menjadikan kubur itu Tuhan. Itu namanya menyembah. Ada pun berdoa tepi kubur bukan menyembah kubur.
Jadi ini yang gagal difahami oleh segelintir, sehingga dia mudah memandang serong kepada saudara-saudara agama dan menuduh dengan tuduhan yang berat sebenarnya. Dan kalau kita fikir secara logik, siapa orang Islam yang nak sembah kubur? Kita orang Islam, orang tu hidup kita tak sembah. Padahal masa dia hidup dia hebat, dia boleh buat macam-macam. Ya, kalau dia ada pangkat, dia boleh bagi kita projek, mungkin dia boleh bagi recommendation. Kalau dia ada kuasa, mungkin dia boleh bantu kita. So kita suka berkawan dengan dia, tapi tak adalah nak sembah dia. Itu masa dia hidup. Kod dia mati dah diam, dah diusung, ikut orang lah nak letak di mana kan. Walaupun hebat, Datuk Seri ke Tan Sri Tun ke, kalau dah meninggal, ikut orang lah nak usung kat mana. Kan? Takkanlah masa tu baru kita nak sembah dia. Masa dia hidup kita tak sembah. Tapi kalau memang yang namanya menyembah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrik, maka ini bercanggah dengan al-aslu fi ibadat at-tauqif. Kerana yang dibenarkan kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Ini risiko juga minum dalam live ni, sebab live ni dia mirror image. Dia kadang-kadang kena sound. Ustaz, amalkan sunnah, minum tangan kanan kata dia. Kita dah minum tangan kanan, tapi dalam video dia akan nampak macam tangan kiri. Tak apalah, niat dia baiklah tu. Baik, at-tauqif dalam tempat ibadah, contohnya pergi wukuf di Muzdalifah. Berfikir di luar kotak kata dia. Sebab di hari wukuf tu orang dah sesak di Arafah. So why not we think outside the box, saya kata. Yang penting niat kita ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wukuf di Muzdalifah pun okey. Kita bukan berfikir di luar kotak, kita berfikir di luar otak. Sebab tak sah lah. Wukuf mesti di Arafah. Al-Hajju Arafah kata Nabi SAW. Atau wukuf di Mina misalnya. Ataupun orang lain mabit di Mina, dia tengok Arafah lengang lah. Dia pergi mabit di Arafah. Ini semua contoh-contoh tapi mungkin orang tak buat. Tapi sebagai contoh, bagaimana yang dikatakan al-aslu fi ibadat at-tauqif. Bukannya nak melarang orang berselawat. Orang ni tak boleh selawat, tak ada dalil, ataupun nak larang orang menyebut la ilaha illallah dan sebagainya. Bukan itu maksud. Adapun ibadah ghairu mahdah, yakni ibadah yang tidak diikat, yang tidak ada syarat atau cara yang tetap, itu boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan apa bilangan. Buat seorang-seorang boleh, selawat seorang-seorang, selawat ramai-ramai boleh. Jadi ia termasuk dalam kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah dia mengambil hukum tujuan. Contoh, menyambut Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam secara yang kita sambut sekarang memang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Tidak dilakukan oleh para sahabat. Generasi awal tidak melakukan sambutan Maulid sebegini. Catatan di kalangan ahli sunnati wal jamaah, awal-awal yang menjalankan sambutan Maulid, buat sembelihan, jamu makan, panggil orang berkumpul, itu adalah Sultan Muzaffar, Raja Negeri Irbil. Jadi baru. Adakah kerana barunya itu maka kita larang, kita kata al-aslu fil ibadat at-tauqif? Tak ada dalil suruh sambut Maulid? Tidak. Kerana sambut Maulid ini hanya wasilah. Maka wasilah itu kena dinilai. Asalnya apa tujuan? Tujuan sambut Maulid adalah untuk mengingati Nabi SAW. Kenapa nak ingat Nabi SAW? Kerana nak cinta kepada Nabi SAW. Baik, cinta kepada Nabi SAW dituntut atau tidak? Dituntut dalam agama. Bahkan Nabi SAW mengaitkan dengan kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman seorang daripada kamu, yakni tak sempurna keimanan dia. Sehingga aku, yakni Nabi SAW, menjadi orang yang paling dia kasih, lebih daripada ayah dia sendiri, lebih daripada anak dia sendiri, bahkan lebih daripada manusia semuanya. Jadi kasih pada Nabi SAW itu tuntutan agama. Macam mana nak kasih kalau ingat Nabi pun tidak? Jadi sambutan Maulid ini lebih kepada satu jalan supaya orang Islam itu ingat pada Nabi SAW. Maka tujuan itu selari dengan syarak. Maka wasilahnya mengambil hukum tujuan. Kalau kasih pada Nabi SAW itu wajib,
maka paling tidak jalan yang menyampaikan kepada kasih menjadi sunnah. Tapi kalau itulah satu-satunya jalan, naik jadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu benda yang tak sempurna kewajipan kecuali dengannya, maka ia turut menjadi wajib. Kemudian wasilah tu kena disiasatkan. Bukanlah kita kata the end justifies the mean in that sense, bukan. Kan pernah orang kata kalau dengan niat nak cari nafkah boleh dia jadi pelacur, tapi niat dia kena ikhlaslah, bukan tak mewah-mewah, nak seronok-seronok. Niat tu hanya kan nak cari nafkah saja, bukan. Tak boleh macam itu. Sebab walaupun niat tu dah bagus nak cari nafkah, jalan tu kan dilarang oleh syarak. Jadi sama juga macam sambut Maulid Rasul. Kita for the sake of argument lah, tapi orang tak buat. Sebelum Maulid Rasul kita adakan pertandingan ratu cantik pakaian renang misalnya. Sebelum Maulid Rasul, mana boleh? Itu kan dilarang oleh syarak. Benda itu sendiri dah melanggar syarak. Maka kita cek. Sebentar Maulid Rasul ni, pertama konsep menyambut meraihkan hari jadi itu memang ada daripada Nabi SAW. Bila ditanya oleh para sahabat, kenapakah baginda SAW rajin berpuasa pada hari Isnin, Nabi SAW memberi sebabnya, zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila ilayya. Hari Isnin itulah hari yang saya dilahirkan, dan hari itu jugalah saya diturunkan wahyu kepada saya. Jadi meraihkan baginda lahir Isnin, baginda menzahirkan kesyukuran dengan berpuasa pada hari Isnin. Baik. Kalau puasa pada Isnin, setahu saya tidak ada pertikaian. Orang Islam semua terima puasa hari Isnin ini sunat dan sunnah. Maknanya Nabi buat. Cuma kita tak sambut macam itu. Jadi kita ambil konsep menyambut hari lahir itu daripada perbuatan Nabi, daripada perkataan Nabi. Tapi cara kita sambut bukan setakat puasa hari Isnin. Kita buat ceramah Maulid Rasul, kita buat jamuan sebelum Maulid Rasul, kita buat majlis selawat sebelum Maulid Rasul, kita buat qasidah sebelum Maulid Rasul, dan bahkan kita buat perarakan Maulid Rasul. Ini yang dikatakan wasail tadi. Bukan benda-benda ini yang jadi tujuan. Ini hanya wasilah. Maka wasilah ini kena cek syariat compliant dia. Comply tidak? Ceramah Maulid apa dia? Ceramah Maulid kebanyakannya dalam bentuk tazkirah ataupun tausiah. Jarang ceramah Maulid dalam bentuk taklim, Mana dia hanya memperingatkan balik benda yang kita sebenarnya dah tahu tentang kelahiran Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, perjuangan Nabi SAW, cabaran yang diterima oleh Nabi SAW. Walaupun dilempar dengan batu sampai darah mengalir ke kaki, Nabi SAW tetap mendoakan hidayah buat penduduk Taif. Jadi ini semua membangkitkan rasa cinta dan rasa ingin berjuang sebagaimana perjuangan Nabi SAW. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi ini masih terpayung dengan perintah untuk kita memberi peringatan. Kerana peringatan itu memberi manfaat pada orang mukmin. Yang kedua, jamuan makan. Jamuan makan sebelum Maulid Rasul itu masih terpayung dengan dalil umum. Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil-lail wan nasu niyam. Sabarkan salam, jamulah makan, dan salatlah pada waktu malam ketika orang sedang tidur, yakni salat tahajud. Jadi antara yang mudah untuk kita amalkan adalah yang tahajud itu susah sikit lah. Bolehlah diusahakan, tapi banyaknya daripada tahajud adalah lebih banyak tak terkejut. Tahajud itu jangan jarang, yang tak terkejut itu selalu. Maka yang senang bagi orang yang ada ke lapangan luar adalah jamu makan. Dan jamu makan ini tak ditetapkan sebab dia terpulanglah. Jamu makan kerana naik pangkat, jamu makan kerana masuk rumah baru, saja nak jamu makan, boleh. Jamu makan kerana hari jadi isteri, boleh tak? Boleh. Jamu makan kerana hari jadi sendiri, jamu makan kerana hari jadi Nabi masuk neraka, macam tu kan tak masalah. Jadi jamu makan sebenarnya apa pun boleh. Kita nak menzahirkan kegembiraan bahawa pada bulan ini, pada hari ini. Tapi ada orang terlalu partikular pula. Oh, dia kata ada khilaf tu, tak sepakat kata lahir 12 Rabiul Awal.
Ada pendapat mengatakan Nabi lahir pada tarikh lain. So what? So what? Dia bukan isu nak mesti takyin macam kita nak raya puasa kena 1 Syawal, kita nak raya haji 10 Zulhijjah, bukan macam itu. Kalaupun Nabi SAW lahir pada hari lain, bukan 12 Rabiul Awal, tidak membatalkan kegembiraan kita. Tapi itulah hari Nabi wafat. Kalaupun yang kita gembira bukan kerana kewafatan Nabi, kita gembira kerana kelahiran Nabi. Walaupun Nabi SAW kebetulan wafat pada hari baginda dilahirkan, tarikh yang sama, tak masalah. Jadi ini hanyalah perkara-perkara yang dibangkitkan yang tidak ada asas. Kemudian selawat dah terpayung dengan banyak dalil Quran hadis, dan kita dah baca ayat tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi selawat kerana maulid boleh, selawat saja boleh, selawat sambil memandu boleh, ya. Lupa satu benda selawat boleh. Selawat ni lagi banyak lagi baik kata Nabi SAW. Kemudian qasidah bergantung apa lirik dan bagaimana disampaikan. Kalau liriknya bagus, memuji Nabi, memuji Allah, dan disampaikan pun bagus, tutup aurat, tidak ada pencampuran lagi perempuan, okey. Berarak berjalan ramai-ramai. Apa hukum jalan ramai-ramai? Hukum asal dia harus. Boleh berubahlah. Misalnya berarak macam LGBT punya barakan tu kan, pakai spender je, bawa spanduk sokong LGBT, itu ya haram. Jadi barakan wali rasul biasanya tertib, pakaian tertutup aurat, hanya lantunan selawat dan sebagainya, tak ada masalah, boleh. Jadi ini yang diterangkan oleh Ustaz Mahdi di sini. Moga-moga yang asyik menimbulkan pertikaian, polemik, isu-isu macam ni, dia boleh berlapang dada dengan konsep yang kita terangkan ini. Begitu juga contoh ibadah ghairul mahdhah yang lain, seperti membaca surah Yasin setiap malam Jumaat. Jadi ada juga orang yang tak suka, dia komplain. Di tempat saya di Mawasa Maju, malam Jumaat mereka gilir, misalnya malam ni mereka baca Yasin, minggu depan mereka baca Al-Kahfi. Ada sebab nuzulnya kenapa kejadian itu. Ada satu, saya tanya lah EDK, dia kata ada satu orang jemaah ni dia komplain. Dia kata baca Yasin ni tak sunnah. Yang sunnah adalah baca surah Al-Kahfi, kata dia. Jadi mungkin pihak surah pun memeraihkan lah dia punya komplain tu. Jadi dia buat gili-gili. Malam ni baca Yasin, minggu depan baca Kahfi. Dua-dua pun dia tak datang. Dia hanya rajin komplain lah. Dia apa masalah? Dua-dua pun sunnah, baca Quran itu sunnah. Cuma kenapa baca Yasin malam Jumaat? Kerana ada riwayat daripada Nabi SAW, man qara'a surat Yasin lailatul jumu'ati ghufira lahu aw asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang baca surah Yasin pada malam Jumaat, fadilatnya diampunkan dosa dia. Hadis dhaif. Hadis dhaif. Habis kenapa diamalkan? Kerana ihtiyat. Nanti akan masuk bab keempat. Kenapa kata Imam Nawawi rahimahullah taala, sepakat para ulama diharuskan bahkan digalakkan beramal dengan hadis dhaif. Pada antaranya fadilat. Jadi hukum baca Yasin jelas sunat. Ya, baca Yasin ke baca apa ayat Quran sunat hukum dia. Tapi kenapa yang rajin baca malam Jumaat? Pertama, mengharapkan keampunan dosa. Ada hadis dhaif tak sama hadis palsu. Hadis dhaif itu masih ada kemungkinan Nabi SAW bersabda demikian. Cuma kemungkinan itu tak sebagus hadis sahih. Maka ulama suruh amal. Itu namanya berhati-hati. Ya? Macam kita nampak orang bagi bim dalam, kita tengah memandu lebih pada had saja. Tiba-tiba kita nampak sebelah sana orang bagi bim, kita pun slow down. Konsep kita slow down, itulah yang dipakai itu ihtiyat. Bila orang bagi bim, belum pasti ada speak light cover. Mungkin dia bagi bim sebab dia tak berapa jelas. Mungkin dia bagi bim sebab dia tegur kawan dia sebelah sana. Banyak kemungkinan dia nak memotong. Tapi kenapa kita slow down anyway? Sebab kita berhati-hati. Kalau ada speed lag, kita tak akan sama. Kalau tak ada speed lag pun tak apa, kita just berhati-hati. Jadi itu next topik tentang hadis dhaif. Cuma nak ceritanya,
baca Yasin pertama kerana sebab itu, yang kedua kerana ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, ataupun ahabbul a'mal ila Allah adwamuhu wa in qalla, sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan walaupun sikit. Sikit lah tu seminggu sekali. Kalau orang jadi ahli ibadah baca Yasin tiap-tiap malam, apa hal baca Yasin berjemaah saja. Malam Khamis baca, malam Rabu baca, malam Isnin baca. Kita tengok di sana boleh tahan juga tiap-tiap kubur di sana baca Yasin. Bayangkan kalau 10 kubur 10 kali baca Yasin begitu. Kita baca Yasin malam jemaah pun mati syahid sekat jalan, terlepas surah Yasin ngantuk. Jadi kita sikit sebenarnya baca Yasin malam jemaah sikit. Dah baca Yasin saja, dah kata sunnah baca kafi, baca kafi sekali, apa masalah? Apa baca Yasin tak ada baca kafi? Banyak yang tempat-tempat pondok-pondok baca kafi dan baca Yasin. Amalkan dulu. Tapi ini adalah baca Quran ni secara umumnya pada bila-bila masa boleh. Dia nak membiasakan diri dia baca Yasin malam jemaah, jangan halang. Kalau dia keliru, dia kata baca Yasin ni hanya boleh malam jemaah, malam lain tak boleh baca Yasin. Itu namanya dia mengkhususkan. Kita kena tegur lah. Tak ada lagi, tak mesti baca Yasin malam jemaah, malam lain pun boleh baca. Atau dia kata kalau nak baca Quran malam Jumaat hanya boleh baca surah Yasin je. Surah lain tak boleh baca malam Jumaat. Betul ke lah? Salah faham dia. Tak betul. Jadi sebenarnya malam Jumaat surah apa pun boleh baca, tak mesti surah Yasin. Begitu. Tapi insya-Allah lah kebanyakan masyarakat yang kita kenal tak adalah yang sampai ke peringkat menyangkakan malam Jumaat tu hanya mesti baca Yasin atau baca Yasin mesti malam Jumaat. Tidak ada. Kalau ada kita betulkan, salah faham dia, selesai. Ada sebarang soalan? SOP daripada surau kuliah subuh hendaklah berhenti pada waktu syuruk. Lebih dah ni. Lebih dah. Boleh dah berhenti kan? Jadi kalau tak ada soalan, insyaAllah next kita sambung bab keempat di muka surat 69, nak meleraikan kekeliruan tentang masalah hadis dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarta bi nuri syamsika abadan abadan. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.